hadis tersebut, tetapi kerana kecintaan yang lebih hebat. Ada juga di Boleh mula ke saksi diri? Okey, boleh start? Boleh, insyaAllah. Kalau kita semua dah ready, kita mulalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami memberkati hadis kita pagi ini malah sama-sama kita membukanya dengan membaca Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi untuk tanpa melempar masa, saya menjemput nama persilakan Ustaz Sayyidi untuk menyampaikan hadis kuliah hadis kita yang dah berkaitan al-azkar. Jadi jemput dan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa ilaihi al-mushtaka. Wassalatu wassalamu ala an-nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mujtaba. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih tuan pengetua, sahabat, tuan-tuan guru dan puan-puan guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada minggu ini, minggu yang kedua, kita bersiaran dalam menadah kitab, sesi menadah kitab, kerana kita menggunakan buku, iaitu kitab karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Al-Azkar An-Nawawi, yang disebut sebagai Al-Azkar An-Nawawiyah, yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullah hadis-hadis berkaitan dengan amalan-amalan atau zikir-zikir yang kita baca sepanjang hari, sepanjang kehidupan kita. Sebagaimana penulis-penulis lain, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memulakan kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan Bismillahirrahmanirrahim ataupun basmalah. Bismillahirrahmanirrahim yang dimulakan oleh mana-mana penulis kitab adalah mengambil berkat, sebagaimana dimulakan Al-Quranul Karim surah Al-Fatihah atau pembuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di kalangan para ulama menyebut ia adalah litayammuni wat tabrik, adalah untuk mengambil berkat. Kullu amrin zibalin la yabda bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar fahuwa ajzam. Setiap perkara yang mempunyai kepentingan, zibal, la yabda, yang tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim atau basmalah, fahuwa abtar atau fahuwa aqta, fahuwa ajzam. Banyak riwayat. Walaupun hadis ni adalah dhaif,
pada awalnya, tetapi dilihat kepada beberapa turut yang lain, di kalangan para ulama menyebutkan bahawa dia menjadi hasan di ghairih kerana ada sokongan. Jadi beramallah dengan hadis ini adalah tujuan untuk mengambil berkat. Apa-apa sahaja yang kita mulakan, perkara-perkara yang dirasakan penting bagi kita. Dia panggil amrun muhimmun. Mulakanlah dengan bismillah. Kita nak baca Quran, memang kita baca bismillah. Kita baca isti'azah dahulu, auzubillah, kemudian bismillah. Kita nak apa-apa bacaan, kita nak buat kerja, kita nak masak ke, kita nak bawa kereta ke, turun daripada rumah, bawa kereta ke, apa-apa saja kita makan, kita baca bismillah. Tujuannya ialah untuk at-tayammun. Sebab tu dia guna bismillah. Kata para ulama, ia tak guna billah. Kalau billah lebih kepada al-qasam, sumpah dengan makna demi. Tapi kalau bismillah dengan nama Allah. Kalau kita belajar, jadi nak sebutlah sikit berkaitan dengan permulaan kita dengan bismillahirrahmanirrahim ini. Apabila kita mulakan dengan bismillah, maknanya kita nak ambil berkat dengan perbuatan yang kita akan buat selepas itu. Sebab itulah kalau kita membaca, para ulama menyebut, aku membaca dengan nama Allah. Sebab itu mula bismillah tu dengan huruf jar, dia panggil orang ngaji bahasa Arab. Mungkin dalam sikit lah bagi orang yang tak biasa dah. Tiba-tiba kita bercakap dengan nama. Dengan nama. Maknanya ada perkataan yang tidak dimasukkan sebelum itu. Iaitu kalau kita nak memasak. Maknanya saya memasak dengan nama Allah. Gitu. Jadi saya memasak bismillahirrahmanirrahim. Saya membaca aqra'u bismillahirrahmanirrahim. Saya belajar ata'allam bismillahirrahmanirrahim. Sebab tu baca dengan bismillah. Itu istimewanya, dia panggil lit tayammuni wat tabrik. Iaitu untuk ucapan kita ambil berkat, tayammun. Kalau billah maknanya lil yamin, untuk sumpah. Kalau sumpah kita aja dengan wallahi wa billahi wa tallahi. Billahi wa tallahi. Jadi untuk permulaannya pada pagi ini, untuk belajar kitab-kitab, dia panggil kitab turah lah ni. Oleh kerana kitab di kalangan para ulama silam, maka ini adalah merupakan turas. Jadi kalau kita nak belajarnya, ada tiga cara sebenarnya. Jadi pertama sekali, kalau ngaji cara pondok, baca cara pondok, mungkin menerah lah kita sikit kalau sekarang ni. Cara pondok dah. Kalau kita kata kita baca alhamdulillah saja dah, maka terjemuh dia bermula segala puji itu ialah tertentu bagi Allah. Ai nak berhabis lelahkan lah. Ialah tertentu bagi Allah, dia kata. Jadi itu tariqah yang pertama. Tariqah yang kedua, tu cara pondok mengaji dulu lah, masa-masa budak-budak dulu, masa sekolah dulu. Kemudian yang kedua, setakat hamba belajarlah, iaitu tentunya Syekh Nuruddin Al-Banjari. Syekh Nuruddin Al-Banjari sempat belajar di Mesir dan di Kelantan balik ni pun ada belajar juga dengan Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki. Dia kira mengajar tu bagi orang yang sudah mutafaqih, orang yang belajar lama dengan dia. Jadi kalau dia baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahil wahidil qahar, dia tak akan terjemah dah. Dia akan pergi kepada isi terus. Isi-isi hal lain. Lepas tu dalam hadis pun, kalau hadis dah biasa, dia akan tinggalkan. Itu bagi orang yang sudah belajar. Jadi bagi kita-kita ni, insya-Allah kita ambil tariqah yang ketiga. Tariqah at-tawassut bainat tariqataini, iaitu pertengahan daripada dua-dua cara itu. Iaitu kita mana-mana sekiranya kita rasakan dia sangat penting, kita terjemahkan dia. Sebab kalau kita terjemah harf, makna harfiah, makna step by step, maknanya habis homo lah. Habis homo dengan mungkin beberapa muka surat saja. Step by step. Jadi kita melihat kepada keadaan, isi-isi, maka ada yang diterjemahkan, ada yang tidak diterjemahkan. Jadi sebagaimana ulama memulai kitab-kitabnya,
Di kalangan para ulama yang mengkaji tentang kitab-kitab, mereka menyebutkan bahawa pendahuluan bagi kitab-kitab yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah merupakan muqaddimah yang baik. Muqaddimah kitab. Kadang-kadang disebut dengan nama yang kedua, iaitu khutbah. Dia panggil khutbah kitab. Muqaddimah boleh, khutbah pun boleh. Dan muqaddimah pun dah jadi bahasa Melayu lah, pendahuluan kepada kitab. Jadi bagi yang menggunakan kitab Al-Azkar terjemahan, tengok ke Ustaz kami bawa tu, hantar tu, dia adalah daripada Galeri Hidayah. Dia sebenarnya banyak penterjemahnya. Manakala hak yang menggunakan kitab Arab, banyak yang tahqiq-tahqiqnya, belasan tahqiq yang dihantar oleh Ustaz Fadil Ustaz kami itu, nampaknya tahqiq daripada Isamuddin As-Sababiti. Isamuddin As-Sababiti yang hamba guna sekarang ni iaitu daripada Abdullah Al-Minshawi dan Ahmad Ratib Muhammad Hamwash. Itulah. Jadi sebagai pendahuluan oleh pengarang kitab ini, seperti mana pemula-pemula atau ulama-ulama lain mengarangnya dengan muqaddimah, dia panggil as-sana'. Sana' mana pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana memulakan khutbah. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, muqaddirul aqdar, musarriful umur, mukawwiril laila 'alan nahar, تبصرة لأولي القلوب والأبصار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فأدخله في جملة الأخيار ووفق من اجتباه من عبيده فجعله من المقربين الأبرار وبصر من أحبه فزهدهم في هذه الدار فاجتهدوا في مرضاته والتأهب لدار القرب واجتناب ما يسخطه والحذر من عذاب النار وأخذوا أنفسهم بالجد في طاعته بالجد في طاعته وملازمة ذكره بالعشي والإبكار وعند تغاير الأحوال وجميع آناء الليل وأطراف النهار فاستنارت قلوبهم بلوامع الأنوار أحمده أبلغ الحمد على جميع نعمه واسأله المزيد من فضله وكرمه وأشهد أن لا إله إلا الله العظيم الواحد القهار الصمد العزيز الحكيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين وأكرم السابقين اللاحقين واللاحقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وعلى آل كل وسائر الصالحين أما بعد. Panjang muqaddimah khutbah. Ini tidak adalah pada buku terjemahan. Kalau buku terjemahan, kecuali terjemahan tu memasukkan teks Arabnya. Masukkan teks Arab baru dia terjemah. Kalau terjemah, pure terjemah, maka tidak adalah ungkapan-ungkapan ini. Ulama dahulu, dia apabila menulis kitab, dia akan dia panggil sana', puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan orang panggil berjerela lah dalam bahasa kita Kelantan kata. Jadi disebut dengan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ada dalam terjemahan. Dan dia menyatakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-Qahhar, Al-Aziz, Al-Ghaffar. Al-Qahhar maknanya yang mengalahkan. Asyadidul ghalabah, yang mengalahkan. Tak boleh nak lawan lah. Tak pada nak lawan, tak boleh nak lawan. Al-Aziz yang maha perkasa. Al-Ghaffar yang maha pengampun. Itu hebatnya. Hak yang ketiga tu bagi kita, walaupun kita kata kita kuat, Allah lebih kuat. Kuat dah kita, Allah lebih kuat. Lagu mana dah? Kuat sungguh. Manusia pun kuat sebenarnya. Nak dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain, manusia paling kuat sebenarnya. Kuat. Kerana apa? Ada kekuatan akal yang ada pada manusia. Binatang lain, gajah, kuat. Batai kayu, pokok besar. Balok dia boleh tumbangkan. Kalau malah hak terbang pula, manusia tak boleh terbang. Burung yang terbang. Mata manusia terbatas.
Tengok mata yang ada pada buruh lah. Apa ni ustaz pernah ceritakan bahawa kalau kita tengok National Geographic, kita tengok kehebatan. Berlari tak laju manusia. Nak lari tak lari citah kita. Kalau citah hambat baik tak usah lari lah. Memang death dia. 100 lebih kilometer sejam. Kita berapa kilometer sejam? Tak pada. Tetapi Allah tu maha kuat dah. Tapi manusia ada kekuatan dia. Ada kekuatan. Ini menyebabkan manusia ia jadi sombong tu. Kerana ada kekuatan. Iaitu kekuatan akal. Nak kuat. Manusia kata nak akak, nak tolak balok ni tak boleh. Manusia buat reka alat untuk tolak pokok balok sebatan. Terbalik pokok balok. Terbalik sehingga terbelah. Almarhum Tuan Guru ni Aziz dulu sebut dia rajin buat cerita mengenai contoh dengan gajah ni. Gajah kuat setara mana tolak balok, tolak gotu semua tu. Tapi rumah dia sebutir tak boleh nak buat, dia kata. Tapi manusia duk tidur dia umi-umi buluh gitu, dia kata. Kuat. Kalau berulang, Allah hebat sungguh. Mata dia kata tengok dalam National Geographic, muka ni 200 meter. Duit 20 sen dia boleh tengok molek-molek ada nombor 20 sen. Tu kajian tu, hebat. Tetapi manusia lebih hebat lagi kerana buat teropong tu bukan setakat duit 20 sen. Rata pakai ke langit boleh tengok. Itu manusia kuat. Manusia sangat kuat. Sebab tu gajah kadang dia mengaku kepada manusia. Dia pernah satu cerita sikit sambil pagi-pagi ni, siaran pagi. Cerita ni mungkin pernah dengar. Bagaimana gajah ditanya oleh Rima dalam hutan. Cerita betul ke Allahu alam lah. Dia kata aku Raja Rimba, katanya Rima. Raja Rimba, akulah paling kuat dalam kawasan ni. Dalam kawasan ni. Kata gajah, bukan ada lagi hak kuat padamu. Tepi hutan dia kata. Tepi hutan ada orang kuat. Siapa dia? Dia kata nama dia manusia. Nama dia manusia lebih kuat, dia kata. Bapaknya? Sebab atas belakang aku dia naik, kata gajah. Manusia. Aku ni kuat dah, tapi atas belakang aku yang boleh naik boleh gajah. Apa ni manusia, dia kata. Aku nak terjumpa sekali dengan hak kata manusia yang dikatakan kuat ni. Katanya, boleh aku bawa. Bawa keluar daripada hutan, di pinggir lah tepi hutan. Nampak manusia, rimah lalu, dia kata. Allah kuat setara mana tubuh kecil itu, dia kata. Tubuh kecil. Kuat, gajah kata, kuat. Kuat. Patut, bolehkah aku nak berlawan? Lagi berlawan dia. Maka rimah pun gilah kecek dengan manusia. Cerita pun nampak pelik dah. Rimah kecek manusia. Nampak? Boleh faham sendirilah dia. Nak buat kau cerita. Nak buat kau cerita. Jadi apabila rimah pergi kat manusia tu, mu kau manusia? Manusia kata, ya hamba manusia. Jadi gajah kata mu kuat. Memang kuat. Nampak kau kocek gini, puruh ni kuat. Kuat, dia kata. Boleh kau nak berlawan? Boleh. Manusia kata boleh nak berlawan. Tapi hari ni, masa ni tak boleh lagi. Tak boleh berlawan denganmu. Tak apa, kata harimau. Patutnya berlawan lalu dah kuat. Dia kata aku ni tak bawa kuat. Tinggal dalam basah. Saat ni mari bakar siapa nak menegur dia ni. Mari tinggal dalam basah kuat. Tapi ginilah. Oleh kerana aku nak kelik ambil kuat aku. Aku takut mu mari kuat. Ni mu lari. Aku ikatmu dulu. Dia pun yang ambil tali ikat batai derija ke batai gapo dia tanah bukan batai derija lah tak nak ni bawa ke tanah ni. Ikat situ tak ada apa dia pun tak kelik, dia pergi tempat dia unggu api tadi. Dia ambil sebatai kayu ada bara-bara tu. Dia tiba atas belakang rimah. Berdebang. Ni dia kata, kuat aku ni. Berdebang. Jerit ni melau rimah. Tak kelik. Gitu manusia dia cerdik. Tu kuatnya kuat pada akak. Dulu orang kata rimah tak ada belai, dia jadi belai hitam tu kerana bara api tu lah. Cerita ya tu. Wallahu a'lam. Walaupun kuat manusia, Allah Subhanahu wa taala Maha kuat, Maha mengatasi. Dia terjemah makna mengatasi al-ghalabah, mengalahkan. Al-Aziz Maha perkasa. Memang tak boleh lawan, tapi manusia kadang-kadang melawan Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala ada satu sifat untuk manusia, iaitu Ghaffar, Maha Pengampun. Itulah yang kita harapkan daripada walau kita pergi sejauh mana sekalipun, walau takabur mana sekalipun kita, walau hebat setara mana sekalipun kita, apabila kita melakukan kesalahan dengan Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaffar, Tuhan yang Maha Pengampun.
Dan disebutkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala kekuasaan dia, muqaddirul aqdar. Allah lah yang menetapkan sesuatu, takdir. Allah yang menetapkan. Allah ya musarriful umur, yang menguruskan segala sesuatu. Mukawwirul lail 'alan nahar, yang mengubah siang kepada malam, malam dan siang. Menukar ganti. Silih ganti malam dan siang. Kerja Allah Subhanahu wa taala. Tabsiratan, sebagai penyuluh. Mana Allah sebut tentang kekuasaan dia, kehebatan dia tu adalah sebagai suluh hati. Sinaran. Tabsirah ni mana sinaran? Kepada orang yang mempunyai hati. Manusialah. Wal absar, mata hati. Orang yang boleh melihat dan memperhati, maka melihatlah tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita ni diberi al-qulub wal absar. Diberi hati dan perasaan, diberi akal kefikiran untuk memikirkan apa yang telah kita saksikan dengan mata kepala kita tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah sebut tentang kekuasaan dia ini adalah untuk menjadi suluhan atau sinaran hati kepada orang-orang yang mempunyai mata hati, yang mempunyai akal fikiran. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menyedarkan aiqaza min khalqihi, daripada makhluk-makhluknya, orang-orang tertentu, fa adkhalahu fil jumlatil akhyar. Allah masukkan di galangan golongan orang-orang yang terpilih. Yang terpilih yang Allah bagi taufik kepada mereka. Ini terjemahan satu-satulah. Allah Subhanahu wa taala membuatkan mereka yang terpilih ini bersedia untuk isti'dali daril qarar, untuk pergi ke suatu tempat yang kekal, iaitu hari akhirat lah. Darul qarar, ataupun kita terjemah dengan makna syurga, ataupun terjemah dengan makna neraka. Maknanya tempat yang kekal. Di kalangan para ulama menyebut tentang hari akhirat lah. Pergi kepada hari akhirat. Sebab dunia ni hanyalah sementara sahaja. Kita berada di dunia ini ibarat tetamu senja. Sekejap saja tetamu senja. Bayangkanlah, orang tidur lama kalau dia tetamu senja, nak kelik dah. Begitulah kita hidup di dunia ini, hanyalah sementara. Walaupun kita orang panggil kata sihat, tak sakit-sakit dalam kehidupan kita. Dah, dalam syair Arab kata wa kullu ibni unsa wa in talat salamatuhu ala alati hadba mahmul. Kullu ibni unsa, setiap anak orang tina. Siapa dia anak orang tina? Kita lah anak orang tina dia. Kau ada anak orang jatuh ya? Anak orang tina lah jelas. Sebab tu apabila orang meninggal, dia letak bank kepada ibu dia. Sebab jelas. Jelas sebab keluar daripada ibu. Apa tak tahu. Dah. Jadi sebab itulah bank kepada ibu. Dah. Ia paling jelas. Jadi wa kullu ibni unsa, setiap anak orang tina, wa in talat salamatuhu, sekalipun talat, panjang umur dia, salamatuhu, sejahtera, tak sakit, tak demam, aku dikata pun tak ada. Dah. Tak sakit, tak demam, aku dikata pun tak ada. Ala alati hadba, akhir sekali di atas ngusung juga. Maknanya mati kok mana pun, sihat lagu mana pun dia mati cara sihat. Ada tak sakit, mati. Mesti mati, sakit sama telah ada. Kita kata begitulah logiknya. Kadang-kadang hak sihat dulu. Dah, sihat dulu yang pergi daripada yang sakit. Itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukan ajal kita, yang menentukan ajal kita. Walaupun mana pun sekalipun kita ni ta'ahhub lidaril qarar, untuk pergi ke sana juga, bersedia untuk pergi ke sana. Oleh itu wajtina bima yasquthu, hendaklah kita menjauhi daripada perkara-perkara yang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, wal hazr, dan berwaspada min azabin nar, daripada api neraka. Oleh itu kita ni, kata pengarang kita ni, wa akhadhu anfusahum, orang yang bersedia untuk pergi kepada hari akhirat ini, wa akhadhu anfusahum, dia mengambil diri, maknanya bersedia diri mereka, makna bersegera mereka, bil jiddi, maknanya bil ijtihad, dengan bersungguh-sungguh, fi ta'atihi, mentaati Allah, wa mulazimati, dan melazimi. Ni perkataan Arab jadi Melayu, lazim. Mulazamah ni mana? Sentiasa. Zikrihi, menyebut Allah atau mengingati. Zikir makna dua. Satu makna zikir sebut,
Satu lagi makna mengingati. Nak kata sebut pun boleh, nak kata ingat pun boleh. Bila sebut Allah Subhanahu Wa Taala, bila ingat Allah Subhanahu Wa Taala, bil ashyi wal ibkar. Ini waktu. Asyi dia sebut secara umum. Dia tak ayat pagi. Dia sebut al-asyi. Asyi maknanya sebelah lik petang. Sebelah lik petang kata para ulama sebut asyi dalam bahasa Arab ni az-zawalu ilal ghurub. Daripada gelincir matahari sehingga tenggelam matahari. Maknanya zuhur lah. Zuhur itu maksud asyi. Waktu asyi. Manakala al-ibkar. Al-ibkar maknanya pagi. Pagi nak kira mana dia kata? Disebut pagi ni min tulu'i syamsi ila duha. Ini waktu istimewa. Daripada naik matahari, ini orang panggil pagi. Pagi. Yang ibkar mana? Bikir. Bikir ni dalam bahasa Arab makna anak dara. Pagi dina ada. Min tulu'i syamsi ila duha, sehingga waktu duha. Ini disebut tentang waktu istimewa, waktu yang kita lalui pada hari-hari kita. Wa inda taghayuril ahwali wa jami'i ana al-lail wa atrafan nahar. Dan kalau dia sebut secara keseluruhan lah, di waktu malam. Ada ana al-lail makna sa'atul lail, waktu tengah malam atau waktu malam. Wa atrafan nahar, dan di waktu siang atau sa'atun nahar, waktu siang. Mana-manalah kalau kita kira agak sepanjang hari yang kita berada. Cuma kalau bahasa Arab, kalau dia sebut dengan perkataan torofa dua bucu. Dua bucu tu dia merujuk kepada waktu subuh dengan waktu zuhur hingga asar. Itu dalam bahasa Arab lah. Tidak nak royak panjang lebar dari sudut bahasa. Tidak royak panjang lebar dari sudut bahasa. Jadi apabila mereka itu mengingati aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, siang malam pagi petang. Terjemah bahasa mudah kitanya, siang malam pagi petang penuh hari. Siang malam pagi petang maknanya penuh masa. Ada semua. Sebab apa? Kita tak nak tika berzikir di tika semaya. Kita nak naik motor, nak pergi kedai, kita nak buka buyuk, nak akad bubuh halal pinggan, nak makan. Ada kita nak berjalan, kita nak baca, segala lah. Sebab tu itu ada, bukan kata duduk atas tikar. Itu secara khusus. Itu ada azkar selepas mayanya. Okey. Itu jadi maknanya yang disebut oleh pengarang kitab ni sepanjang hari yang dalam kehidupan kita. Walaupun kadang-kadang kita tak perasan lah. Tak perasan dalam kehidupan kita buat sehari. Patutnya ada baju. Kita nak pakai baju contohnya. Contoh pakai baju. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Kita pakai baju. Okey. Lepas pakai baju, alhamdulillahilladzi kasani hadzal saub min ghairi haulin wala quwwah. Alhamdulillah, itu ada fadilahnya. Kita membaca sebagaimana diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu disebut oleh Syekh Abdul Samad Al-Indonesi, dia kata daripada kita melangkah keluar daripada rumah sehingga kita melangkah ke dia panggil apa? Bilik sunyi ke apa? Indonesia. Kamar mandilah, bilik air orang muda. Ada bacaan-bacaannya. Jadi semasa kita ingat, silakanlah baca. Kalau tak ingat nak kata macam mana? Manusia pasti dia dah lagu tu. Manusia ni la yakhlu anil khata'i wan nisyan. Tidak lepas daripada kesalahan dan kelupaan. Masa kita ingat, silakanlah kita baca. Dah tak ingat nak kata mana? Itu pasti dia dah manusia. Belajar dulu dia kata ni kata-kata yang sebenarnya tak baiklah bagi manusia. Dia kata manusia ni tak jadi kebahagiaan sebab perkataan manusia lah. Sebab apa? Ma ku Arab tak ada apa-apa. Ma ku Arab tak ada apa. No ku orang putih pun tak ada apa-apa juga. Dan sia ku Melayu pun tak ada apa-apa. Manusia. Dia mau baca manusia lagu tu. Baca molek manusia. Ada. Okey. Manusia tu terjemah apa lagu tu? Ambil orang panggil keratan. Ma ambil ku Arab, no ambil ku orang putih, sia ambil ku Melayu. Jadi gitulah kita ni, apabila kita kelupaan, macam mana itu pesen dah manusia. Dan apabila kita ingat, maka kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita sentiasa berzikir, maka disebut oleh pengarang kitab ni dengan menggunakan fa istinafiyah dia bagi. Fastanarat qulubuhum.
bilawami'il anwar ahmaduhu ablaghal hamd. Bahasa puitis, sangat indah dia guna. Fastanarat qulubuk, maka bersinarlah hati mereka itu, mereka yang bersedia untuk hari akhirat itu, qulubuhum bilawami'il anwar, dengan kerlipan sinaran cahaya. Sinaran cahaya. Bukan tubik bersinar cahaya, tubik rumah nampak. Warna bersinar, berzikir demo ni. Dak. Maknanya ni dalaman kita dah. Maknanya bersinar. Itu nisbah kepada ayat-ayat puitis lah. Lawami' al-anwar. Itu tak ada tu kalau kita terjemahan tak ada lah. Sinaran cahaya tu. Dan nama ini juga, kata-kata ini juga diambil oleh seorang pensyarah kitab. Menggunakan nama perkataan yang digunakan oleh Nawawi, dia buat syarah atau huraian kepada kitab Azkar. Nama dia Lawami' al-Anwar. Nama dia Lawami' al-Anwar. Dr. Mahyuddin Dib Mastu. Nama pensyarah tu, dia guna perkataan Nawawi ni untuk dijadikan nama kitab. Huraian kepada kitab Azkar Nawawi. Dia ambil kata tu Lawami' al-Anwar. Sinaran, kerlipan cahaya. Ahmaduhu ablaghal hamd, dan aku, kata Imam Nawawi, memuji Allah Subhanahu wa taala ablaghal hamdi, dengan pujian yang sungguh-sungguh, ablagh. Nah, ala jami'i ni'amihi, dengan atas segala nikmat-nikmatnya. Wa ashalul mazid, dan aku mohon. Aku mohon lagi. Puji hak bagi, dan aku mohon al-mazida, lebih lagi, min fadlihi wa karamihi, daripada keutamaan, kelebihan dan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu an la ilaha illallahul azim al-wahidil qahhar as-samad al-aziz al-hakim, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa habibuhu, afdalul makhluqin wa akramus sabiqin wal lahiqin, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin wal mursalin wa ali kullin wa sairis salihin. Ini adalah sekali lagi dia panggil kalimah tayyibah. Kalimah tayyibah la ilaha illallah, ataupun kalimah tauhid, kalimah tahlil, boleh belaka tahlil la ilaha illallah. Itu tahlil makna ringkasan daripada la ilaha illallah. Tapi tak boleh kita buat tahlil gitu. Kena la ilaha illallah lah. Macam a'udzubillah isti'azah, bismillahirrahmanirrahim, itu basmalah. Ada kata takbir, Allahu akbar, tahmid, alhamdulillah, tasbih, subhanallah. Rekah-rekah dia gitu. Tapi tak boleh kata tahmid. Ucapannya alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, adalah bunyi takbir. Gitu. Jadi dia mengucapkan sekali lagi sebagai perakuan, dia panggil syahadah ni, mana perakuan oleh pengarang kitab ni, dan menyebut sekali lagi tentang al-wahidul qahhar. Allah itu dia tauhid, al-qahhar, dia maha mengalahkan atau menewaskan. Kemudian sebut as-samad, mana kita terjemah biasanya tempat tumpuan. Dalam bahasa Arab dia kata as-sayyidul muta', kena patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-aziz, Allah Subhanahu wa taala itu maha perkasa. Al-hakim, maha bijaksana. Wa asyhadu anna Muhammadan, apabila kita syahadah macam tak selesai dengan kita tidak menyebut tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah dia memula sanad pujian kepada Allah dan selawat salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Siapa Nabi? Muhammadan abduhu, hamba dia, wa rasuluhu, dan rasul dia. Ini istimewa Nabi. Ada dua. Kita abdun, hamba Allah. Tapi Nabi tu ada selagi dia panggil rasul. Nabi tu di kalangan manusia hamba sebagaimana kita, akan tapi istimewa. Nabi tu dia kata ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Aku ni manusia seperti lah, supaya kamu, tapi yuha ilayya, tetapi diutuskan. Diutuskan kepadaku, maknanya diwahyukan kepadaku, makna dia itu istimewa. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Yang diwahyukan ini, maka dia menjadi rasul. Dan bukan saja rasul,
Rasul mana Nabi ni? Wa safiyuhu wa habibuhu wa khaliluh. Dialah teman, dialah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Makna dekat. Tiga-tiga tu Safiyun, Habibun, selain Khalilun. Itu menunjukkan Nabi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita masa bulan Ramadan kadang-kadang kita selawat kepada Nabi, kita sebut habis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sallallahu wasallam alaihi. Ada panjang dia start selawat dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin afdalu makhluqin wa asyrafil mursalin wa habibina wa habibi rabbil alamin sayyidi waladi adam ajma'in sayyidina wa anta maulana Muhammad. Senapah dok bergegar merah muka-muka nak berhabis. Dah. Panjang sebut tentang puji-pujian kepada Nabi, selawat-selawat kepada Nabi, doa-doa kepada Nabi, tentang sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala bagi kedudukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya safiyuhu wa habibuhu wa khaliluhu. Ni kita kalau kita baca sebuah buku pernah belajar dengan Syekh Nuruddin Al-Banjari, kitab dia Khususiyatir Rasul, keistimewaan Rasul. Keistimewaan Rasul tu yang ditulis Al-Imam Al-Qustulani, seorang ulama di Mesir. Masa duduk Mesir cerita sikitlah. Qustulani tu menulis tentang semua keistimewaan yang ada kepada Nabi, sama ada dia berbentuk mukjizat ataupun anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Yang istimewa, yang berbeza dengan kita-kita. Jadi Imam Al-Qustulani tu musim periksa bulan 5 kita periksa Dur Mayu dah. Kalau periksa tu pukul 3, pukul 12 tu pukul 3 pukul tak ingat dah periksa, tapi lepas zuhur lah. Pukul sebelum zuhur tu kita pergi dah 2 jam sebelum periksa. Kita carilah masjid-masjid untuk mengulang kaji lah, ngapa. Jadi cari-cari habis masjid putih jumpa satu lorong belakang Al-Azhar tu, satu masjid ada kubur dalam. Kita pun masuk tengok, kubur ulama besar ni. Duduk situlah kita baca, tengok nama Al-Imam Al-Qustulani. Orang yang buat buku tu, duduk situlah kita. Akhir hari kita pergi hari periksa, duduk situlah. Lebih selesa. Lepas mai zuhur, kita masuk kuliah untuk peperiksaan. Jadi rupa-rupa dibaca oleh Syekh Nuruddin itu, nama Imam Qustulani jumpa. Masa tu payah nak Google duduk mana. Kena tanya orang ya sebenarnya. Tapi oleh kerana kita cari jumpa, alhamdulillah, duduk situlah kita sepanjang periksa sebulan. Ada. Bukan masa nak periksa lah, bukan duduk hari tak periksa duduk situ. Gitu. Jadi dia sebut tentang gelaran-gelaran Nabi SAW yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, panggilan-panggilan. Jadi antara yang disebut kepada Nabi iaitu afdalul makhluqin, dan disebut oleh Imam Nawawi juga. Semulia-mulia makhluk. Semulia-mulia makhluk ni Nabi. Hak ni disebut oleh seorang penulis kitab Torah juga, Ibrahim Al-Laqani, Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam kitab Matan Jauharut Tauhid. Betulkah Nabi SAW paling afdal makhluk? Ibrahim Al-Laqani dia menggunakan matan teks untuk matan kitab dia panggil. Dia kata wa afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyyuna famillu 'anish shiqaq. Cara baca dia gitu. Cara baca syair. Orang ngapa gitu habis dia beringgu. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu fa'alimun bi ilmihi la ya'mala mu'azzabu min qabli abidul wasa. Dia baca inggu. Jadi gitulah. Dalam matan tu dia sebut, dia kata wa afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyyuna. Cara baca keselur tu. Dan semulia-mulia makhluk 'alal itlaq, secara umumnya, tak kait dengan dari sudut apa nabi kita lah. Semulia-mulia makhluk 'alal itlaq nabiyyuna famillu 'anish shiqaq, dan larilah, jauhilah atau menyimpanglah daripada berbalah. Tak payah berbalah lah. Sebab apa? Di kalangan ahli sunnah wal jamaah dan Mu'tazilah sendiri mengakui keistimewaan Nabi Muhammad sebagai afdalul makhluk. Cuma ada seorang lah di kalangan para ulama. Seorang yang disebut oleh kita dalam kitab tu lah, wallahu a'lam, orang lain itu tak pastilah, iaitu Az-Zamakhsyari. Zamakhsyari kata hak mulia di kalangan makhluk Allah Subhanahu wa taala 'alal itlaq iaitu Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam. Dia berpandukan kepada ayat Quran, innahu laqaulu rasulin karim
zi quwwatin 'inda zil 'arsy makin muta'in thumma amin. Itu dia kata kita tu mengenai Jibril dalam ayat tu. Rasulin karim, rasul yang mulia. Jibril alaihi salam. Lepas tu kata Zamakhsyari, kan dia Jibril tu guru Nabi Muhammad, mana boleh tok guru lebih mulia pada anak murid. Dari sudut logiknya. Di kalangan para ulama menyebut dalil-dalil yang lain yang banyak yang menyertakan tentang kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab ini kata ahli sunnah wal jamaah, takkan min muallamin afdal min muallimin. Inilah dia kata lebih mulia anak murid daripada cikgu. Dalam bab ni, dalam bab Nabi dengan Jibril. Wallahu alam. Itu sebab apa kita akuilah sebagai yang disebut oleh Imam Nawawi afdalul makhluk wa akramus sabiqin wal lahiqin. Dan Nabi ni sebagai akram, orang yang paling mulia. Akram makna paling mulia. Sebab tu tak nama kan, nama akram. Karim pun boleh nama orang. Akram pun boleh. Ya, tapi ingatlah jangan diubah. Jangan diubah. Kalau nak buat apa? Orang sedap bunyi Q dah Ustaz akram. Apa dia tak tahu. AQ berubah. Sebenarnya akram. Itu Arab. Dia apabila berubah, dia koh dengan kah ni lain dia. Begitulah. Kayu lembut dengan kayu kerah lain dia. Kayu, pucuk kayu, daun kayu. Kita boleh mamu sebab dia lembut. Terawi daun moktal, kau dah gapo buat ulang. Tak boleh lah. Segitu. Dah lah. Sebutan lah. Kerah dengan lembut. Lain. Makna yang lain. Wallahu'alam makna gapo. Mungkin baik maknanya. Tapi ikutlah seperti mana. Lebih baik lah. Lebih baik. Jangan kita duk ubah. Nak gamau hakim, cantik kan nama hakim, bijak. Ahkam ikutlah. Dengan kah tapi tiba-tiba hakim. Mungkin ada makna yang baik, tak ada masalah. Tapi takut nak ambil hak tu. Nak makna hak ni. Gitu oleh perkataan lain. Dia jadi makna lain. Itu kaedahnya. Dah. Jadi nak bunyi memang comel sedap bunyi dah. Wa akramus sabiqin, dan yang mulia, yang sangat mulia lah. Terlebih afdal. Akram ni makna atas wazan af'al. Bahasa Arab ni makna menunjukkan lebih. Akram, af'al, afdal. Itu makna lebih. Yang mulia lah. Paling mulia as-sabiqin wal lahiqin. Orang-orang dulu dengan orang akan datang pun tak ada dah. Yang lebih mulia daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin wal mursalin wa ali kullin wa sairis salihin. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut oleh pengarang kitab ni, iaitu Al-Imam Nawawi rahimahullah, berkaitan dengan khutbah kitab. Khutbah kitab dia panggil. Muqaddimah khutbah kitab. Amma ba'du. Berarti sekat amma ba'du dah. Amma ba'du ni kita orang Arab lah kecek. Adapun selepas itu, terjemah biasanya adapun selepas itu. Ada kata pengarang, dia kata amma ba'du ni lil fasli, untuk pemisah. Untuk pemisah di antara hak ia nak berucap lepas ni dengan hak berucap sebelum. Atau orang putih kangen tu prosik. Dia panggil nak mula kitab ni. Dia akan royak bagaimana dia menulis kitab. InsyaAllah pada minggu depan sedikit saja kita masuk bagaimana susunan kitab. Sebab susunan kitab ni dia akan berbicara mengenai hadis. Istilah-istilah dalam hadis. Mungkin orang tak biasa belajar hadis, tak tahulah perkataan sanad, tak tahulah perkataan istilah akhbarana, warawaina, haddatsana. Itu nanti kita secara ringkas saja. Kita akan terus kepada tajuk dia, faslun, berkait dengan niat ataupun akhlak ikhlas dalam amalan. Cuma nak sebut sikit sebagai maklumat kepada kita lah. Apabila kita baca kitab-kitab turas, dia akan ada. Tidak kitab turas pun, kitab orang lain ni bahasa Arab, dia akan ada perkataan amma ba'du. Dalam kutubah ada kutubah jemaah amma ba'du. Ada. Jadi amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah. Ada. Orang puas dengar TV lah. Apabila tu imam baca khutbah tu, amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atih. Senyap aku tak boleh kecek. Ada dengar khutbah. Jadi begitulah amma ba'du, ada pun selepas itu. Jadi kata syarah, orang yang mensyarah kitab ni kata lil fasli, untuk memisahkan antara hak sebelum dengan hak selepas. Nak mula dia panggil, nak mula. Ni baru mula dia. Tu proceed lah dalam bahasa orang putih kata. Jadi apabila nak memulakan
Amma ba'du, nak cerita sikit. Apa orang Arab ni tulis amma ba'du. Ambil mana sebenarnya amma ba'du? Amma ba'du ni kata apa ni syarih dia kata siapa dia yang mula-mula kata amma ba'du dalam ucapan. Dalam ucapan. Disebut oleh Al-Imam At-Tabari ada 7 orang. Sebutlah. Al-Imam At-Tabari dalam tafsir dia dan beberapa orang lagi lah ulama yang menyebutkan siapa dia kata. Kok mula-mula kali kata. Katanya Nabi Adam apabila dia bercakap mukaddimah kemudian dia nak mula dia gunakan amma ba'du. Itu kata. Ada kata Nabi Daud alaihissalam. Tapi banyak pendapat kata Nabi Daud paling ada dalil lah. Iaitu wa ataina Dawu al-hikmah wa faslal khitab. Ada perkataan wa faslal khitab disebut dalam Quran. Nabi Daud. Yang ketiga iaitu digunakan oleh Nabi Yaqub. Adam, Daud, Yaqub. Itu hak nabi-nabi. Manakala di kalangan orang Arab jahiliah dahulu. Mana sebelum daripada Nabi jadi Nabi ada 4 orang disebut guna perkataan ini. Ini jadi maklumatlah kepada kita. Masuk kuis ke pertandingan. Siapa dia kata amma ba'du mula-mula sekali. Siapa dia Jadi ada sebut Kus bin Sa'idah Al-Iyadi. Ni kalau orang ngaji sekolah Arab dia tahu. Kus bin Sa'idah Al-Iyadi ni abang ngapa muni khutbah dia. Dia khatib zaman jahiliyah. Nabi tak jadi Nabi lagi. Nabi pernah dengar khutbah dia. Nabi kenal kepada khutbah dia. Dia agama Nabi Allah Ibrahim. Khutbah dia memang seru. Kalau dalam buku orang sekolah dia ada nombor 1 dalam bab khutbah. Ayuhan nas isma'u wa'u man asya mata wa man mata fata wa kullu ma huwa atin laylun dajun wa naharun sajun wa sama'un zatu abraj. Panjang khutbah dia. Apa yang ingat tu? Ngapa dia kata ni dulu. Cikgu masuk kelas, kalau siapa dia ngapa baca boleh duduk. Dia berdiri dulu, ngaji dulu. Allah, kita tak ada lagi zaman dah ni. Jangan duduk sebelum baca. Jadi terpaksa lah nak duduk kena baca. Kena buat lagu teretik kau kita. Lelah, marah. Budak lari. Budak yang dulu tak apa. Mana Assalamualaikum, selamat sabahal khair, ustaz apa tu? Caca tak duduk. Siapa yang nak baca baca duduk. Itulah ingat ngapa. Padahal syair je tu. Ke ayat Quran apa. Ataupun khutbah. Dia panggil nasar, prosa. Syair, prosa lah. Itu Kus bin Sa'idah. Ada riwayat lagi kata nama dia Ka'ab bin Lu'ay. Ka'ab bin Lu'ay ni datuk nenek Nabi. Ka'ab bin Lu'ay nama. Orang jahiliah lah zaman dulu. Kata lagi Ya'rib ke Ya'rab. Nama dia bin Qahtan. Itu orang yang ke-6. Yang ke-7 iaitu Sahban bin Wa'il. Ni hamba pun tak guna carilah. Siapa dia Sahban. Jadi digunakan oleh orang-orang dulu sebenarnya. Maka orang kemudian jadi ikutan menggunakan. Dan Nabi SAW sendiri pun apabila khutbah juga menggunakan amma ba'du. Kita baca teks sikit, lepas tu kita berhentilah. Amma ba'du faqad qala Allahul Azim Al-Azizil Hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fazkuruni azkurkum. Wa qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tengah tu umur lah dah habis. Kena tunggu kita mari pula minggu depan lah untuk sambung lagi kuliah kita untuk seri ketiga. Jadi terima kasih banyak kepada Ustaz saya di atas penyampaian kuliah pagi ini, dan kita alhamdulillah untuk pagi ini kita mencapai semua hampir 85 orang lah. 84 orang semua masuk.